Okey, Assalamualaikum Nazmi, apa khabar? Waalaikumsalam. Very good, very good. Selamat kembali ke episod ketiga. Hari ni kita Back to back kan kita. back Gila to back siul. tak? Quite good lah. Aku rasa makin lama Berdisiplin lah kau. makin best. I think Kau rindu lepak luar ni sebenarnya. aku rasa tu lah. I Uh, think Q Bistro, Mamak semua kan. And cerita-cerita benda bukan kan. Itulah. I betul, think betul. yesterday with Joe, I think it was a good session. To me, it's a good session lah semalam aku rasa. Betul, Kan? betul, betul. Betul, betul, Yeah, a lot of things that we talk about. betul. Cuma malam ni tak ada topik mencari jodoh lah. Sebenarnya kahwin. Sebab semua dah kahwin. Mungkin aku rasa lah kan malam ni kan. Malam ni akan menjurus lebih kepada keteraan kot. Keteraan mungkin lah juga. Uh, So aku akan honestly speaking aku akan mengambil seat belakang. So aku mana-mana lah yang apa kita discuss lah nanti. Sebab InsyaAllah. kan saya rasa contoh saya suka guest kita yang kita akan jemput nanti ni. Dia memang berpengetahuan kita panggil. For example lah saya sebut minum air apa 6 liter. Ha. Tukang kita 3 liter. Tapi 6 liter tu pun merepek, Mat. Aku semalam dah cakap bullshit. Tapi saya sukalah dia. sebab tu aku rasa quite interesting malam ni. Sebab pengalaman dia pun macam-macam. Dia Betul. dah kerja merata tempat, jumpa ramai orang, dah boleh cerita pasal bola pun menarik juga dengan dia. Betul. I think it's a very good guess lah. Tak Aku apalah, rasa nanti bila dia masuk nanti kita intro balik. kita intro balik lah. So Tapi hari apa ni Mat, macam setiap hari bila kita on je, kes makin menaik, Mat. Kalau kau perasan daripada episod 1, episod 2, episod 3 makin tinggi, Mat. Aku macam, so kita podcast lalu ni. Aku risau juga tu. Adakah pasal kita punya podcast kes meningkat kan? Itulah pasal kan. 9,300 bye. Rekod. Selangor memang champion 4,000 lebih kan. Tapi Negeri Sembilan ke Melaka? Southern 800 bye. Southern. Sebab tu aku cakap negeri-negeri lain ni aku suspect kalau ada kilang tu aku tak sure sama ada diorang betul-betul detect ke tak kan, sebab ada 3 hari ke 4 hari lepas yang video yang apa nama nampak orang rekod pekerja-pekerja kilang lari daripada gate belakang. Waktu ada orang kan ada kan yang viral tu kan. So aku tak tahu berapa banyak yang jadi macam tu tau. And then sebelum PKPD yang nampak pekerja-pekerja kilang dipindahkan ke tempat lain daripada kawasan PKPD kan. Sempat diorang pindahkan ke hostel baru lah apa dan sebagainya. So aku macam kebarangkalian benda ni jadi memang besar kot aku rasa. Yelah kau dah cakap diorang boleh buka. Diorang perlukan pekerja untuk buka. Kalau tempat pekerja tu kerja kena PKPD tak boleh keluar, susah ada orang. Kan? Tapi itulah ni aku tak berapa faham. Dia kata apa 60% kan of the total number of people that work let's say in a office kan. Kilang lah. So macam yang aku tengok kes yang orang berlari tu, yang orang lari keluar kan. Aku tak tahu whether dia ni essential tidak. Contoh kan ada this company called Top Glove. Essential services. So dia orang buat apa sarung tangan getah semua kan. Ya. Is it essential dia orang? Aku rasa dari segi industri sebenarnya banyak yang essential. Cuma kita kena make a decision. Itu maksud aku. Kita tak boleh macam sekarang ni 50-50, right? Kau nak lockdown tapi kalau lockdown only half of the people, the other half keep on working, tapi the other people yang working tu pun tak dapat enjoy diorang punya life sebab kedai tutup apa semua. So it's a very weird situation pada aku. Aku daripada awal aku cakap patutnya lepas raya tu kita dah boleh baca kes akan meningkat sebab ramai orang melawat sini sana, traffic jam balik kampung semua kan. Dia patut awal-awal 2 minggu complete lockdown. Maksudnya semua orang duduk rumah, betul-betul tengok, kawal kes, and then baru kita reopening balik. Tapi sekarang ni bila you buat berperingkat, dah tersebar sangat dah kan. So aku pun conflicted sebenarnya.
nak kata orang tu tak essential, pada aku semua essential. Bila kau betul-betul tanya kan, macam kedai buku essential pada aku, budak-budak nak belajar macam mana. Tapi tak boleh masuk kalau kau tak pergi kan. Betul. Kena tutup kan. Ah. Macam hari ni viral kononnya JNT dah Shopee dah deny kan. Yang kononnya tu aku rasa pun mungkin tak betul cerita tu, tapi mungkin juga betul. Tapi sebab kita pakai Shopee, kita rasa macam Shopee tu essential lah. Tak ada siapa pula pernah tanya, kenapa gudang Shopee dibenarkan buka? Kau perasan tak? Ya, ada e-dagang kan. So betul. Under e-dagang, jadi essential kan. Tapi dia warehouse. Sebenarnya dia macam kilang lah juga. Kilang kan? Ada kilang buat barang elektronik. Betul. So macam kita sebab kita pakai Shopee, kita rasa Shopee tu essential lah. Betul. Tapi kita sebab tak pakai glove, kita tak rasa glove tu essential. So kita tak rasa macam kilang buat elektrik ke apa ke, kita tak rasa benda tu. Kita tak pernah deal dengan kilang yang buat panel elektrik ke apa ke. So pada kita macam apa pasal kilang-kilang ni kita bagi buka. Tapi dalam kepala kita, kilang gudang Shopee, gudang JNT semua kena ada sebab kita nak hantar barang ni kan. So tu perspektif lah aku perasan. Sebab tu aku pada aku definition essential dengan non-essential tu jadi macam tu lah. Itu yang jadi cacah marba tu sekarang ni. Semua orang boleh dapat. Kalau pandai goreng, aku jadi essential, kau pun jadi essential kan. So susah. Tapi itulah kalau macam terus. Macam apa, you see banyak orang berkorban kan. Duduk kat rumah, dia staying home. So you can see kalau kau tengok dalam Instagram, stories kan, banyak yang bila keluar kes tinggi, and then dia orang kata, aku duduk rumah kan, aku been staying home, aku berkorban and all this. Tapi still case is getting higher and higher. So, what do you think about this? But for me, I think it's memang stressful lah kan. Memang sekarang level stress kau aku rasa is like more than ever lah kan. But how do we deal with that? Aku personally speaking, I wouldn't say lah my stress level is very high. We take so kita ambil secara rakyat lah. Kita menyuarakan lah. Aku rasa diorang betul. In the sense that pada diorang dan pada ramai orang sebenarnya, aku suspect 50% lah, at least 60% lah of orang memang tak keluar pergi mana-mana pun. Especially kau imagine banyak yang stay at home mothers yang duduk kat rumah, yang selama ni kerja diorang pastikan anak diorang pergi sekolah. Pastikan anak diorang benda-benda peralatan sekolah semua siap. Tapi sekarang dah tak ada sekolah. So pada diorang macam, aku dah memang anak aku kena layan dia kat rumah 24 jam ni kan. Tak ada chance langsung nak rest apa semua. Dah 2 bulan ni kan. Tapi kau kes masih macam ni. Apa salah aku kan? Macam most people will ask, apa yang aku kena buat lagi? So diorang akan and then diorang tengok macam ada VIP boleh pergi melawat sini sana kan, boleh jumpa, pergi makan kat rumah orang. Tak nak okey, kita sebut nama lah. Aku cakap pergi makan rumah orang. VIP, kau pun VIP. makan rumah orang. Okey. Tak semestinya. Tapi dia macam kena dengan ID lah. Kebetulan. Kebetulan. Okay. Orang frust bila berjadi macam tu. Cuma yalah, solution dia apa? Kan? Aku pun tahu yang kita tak boleh duduk lama-lama dalam rumah ni kan. Rumah kalau best lah. Kau bayangkanlah rumah kalau tak best kan. Duduk. Betul kan? Okay. Kalau kau tengok kan, when case naik, kau kena buat lockdown. Okay? Kena buat lockdown. You see macam dekat Melbourne, Australia, and a few other countries, and of course Indonesia lah kan. So the same thing, what? Kalau dia naik, case naik, they immediately lockdown Monday, lockdown everything. So what's the difference between kita dengan dia orang? Dia lockdown everything lah. Itu beza dia. Kalau kau tengok Melbourne punya or Australia punya method or even New Zealand punya method, dia very localized tau. Maknanya kalau case tu is Melbourne, immediately that area yang lockdown. Tak adalah satu negara. Yes, betul. So bila dia strategik macam tu, bila dia boleh track cases dengan tepat, dengan cepat, dia boleh decide untuk tutup setengah-setengah kawasan je. Macam sekarang,
negara ekonomi teruk because satu negara kena tutup. Sedangkan mungkin separuh dari negara boleh operate je macam biasa. Kan? Tapi because kita tak ada kebolehan untuk buat that contact tracing dengan tepat tu. Sebab tu macam bila ada VIP cakap, oh sebenarnya kes daripada tempat kerja sikit je, bukan majority. Kan? Kalau ikut ada 9,000, katakanlah ada berapa ribu kes dan sebagainya ni, bilangan yang boleh dikaitkan dengan tempat kerja hanya berapa ratus sahaja. Problem dia bila dia buat kenyataan macam tu, is dia buat andaian bahawa KKM dah buat contact tracing dengan tepat. Kita pun tahu sebenarnya yang contact tracing KKM dah tak ada tenaga kerja dah pun nak telefon orang. Nak tanya you datang daripada kluster mana, you pergi kerja ke tak ke apa. So dia letak semua tu as unlinked. Maksudnya tak dapat detect daripada mana datang. Tak tahu kat mana kan. Tapi sebenarnya aku suspect semua di tempat kerja pun. I think this is a very serious topic yang memang apa kata sampai ke sudah tak habis-habis kan. Tapi kita kena push sebab kena push. Kita dah nampak kena push. Betul. Saya nampak awak ni selalu minum kopi Kopi ke air tu? Hari ni kopi. Semalam aku minum air sebab tu aku macam ngantuk sikit lepas pukul 11 tu. Aku tengok hari ni awak apa nama? Apa? Handsome. Bukan semalam saya quote. Ni saya quote lah. Bila MCO, PKP, PKD, PKPD apa benda lah MCO panggil memang kau simpan, kau kata cukur kan. So apa yang menyebabkan kau cukur hari ni? Apa yang menyebabkan kau telah nampak clean shave? Aku terus terang, aku memang nak simpan sebenarnya. Tapi bila aku tengok balik recording kita semalam, semak juga tu. Dia punya misai tu dah sampai ke bawah-bawah bibir aku kan. So aku macam cakap, so aku cuba try nak trim sebenarnya tadi. Aku ambil ni. Allah, susahnya nak trim bawah ni je kan. Nak buat macam cantik satu line. Aku shampoo muka aku cukur je terus. Bagi hilang. Awak nampak lagi 10 tahun lain muda. Lah, different. Tak ada, dia muda terus. Betul, tapi different. Aku kadang-kadang nak go for the older gentleman punya look. Kau tahu macam dengan misai tu. Biar nampak mature sikit. Ini nampak macam masih 30-an. Nanti orang tak ambil serius. Awak tahu apa ni, aku pun pernah cuba simpan lah misai kan. Tapi aku punya misai ni dia kelakar sikit. Orang sepatutnya misai jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah misai kan. Dia ke depan. Macam apa hal dia, aku tak faham lah. Dia ke depan. Dia macam keras kan. So aku tahu, aduh tak boleh. Memang tak boleh simpan. Simpannya dia ke depan. Simpan dia tak nak turun. Dia degil. Dia kalau janggut pun ke depan juga? Tak, janggut tak ada. Ini memang gravity. I see. Janggut. Aku faham. Maksudnya rambut kau macam ada spring sikit lah. Betul. So itulah aku kata tak apalah, saya mencuba juga tapi dekat situ je ke yang jadi macam tu? Setakat ni kat situ lah, tempat lain tak ada lah. Tempat lain masih normal. Ikut gravity. Yang dekat bibir. Kat bibir. So sesuai lah topik muka clean shave ni dengan tetamu kita yang seterusnya. Betul. Sebab aku tengok dia pilih gambar dia yang paling handsome untuk gunakan dalam poster kita. Tu dia bagi kau ke apa tu? Terkejut saya. Tadi saya tanya. Aku baru tahu tu gambar YouTube komen dia. Kalau kau perasan. Yang mana? Gambar yang kau pakai tu, yang pakai suit tu. Itu gambar profil kita punya guest. Kamu ni. Oh, saya tak perasan. Yang dia komen banyak-banyak kat YouTube tu. Itu gambar profil YouTube dia sebenarnya. Gambar dia pakai suit tu. Aku tanya dia, bro, kenapa kau bagi aku gambar ni? Sebab aku tergambar aku dengan Najmi, itu sampel je pakai t-shirt kan. Tak, gambar aku macam afro, dia kata. Gambar macam afro lah kau kena ambil gambar kan. Cuma barulah nampak the real you. Apa yang bila masuk ke video nampak juga rambut dia. Itulah dia. So dengan itu kita jemput dia masuk lah. Kita jemput dia masuk. Jom. Jemput dia masuk. Okey, kita kalau perempuan lah, kita ada tetamu kawan baik kita. Kawan baik kita. Kawan yang sangat baik. Padu, dia meletup ke bawah kepala pom. Dia start itu dia
Dia sedang connected audio. Dia dengar tak kita? Apa khabar? Dia pakai baju tak? Dia tengok baju dekat belakang kenapa? Ai. Cik Afri, Ya saya. dengar? Dengar. Apa khabar? Apa Baik, khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, ingat lagi nak jawab. Itu dia. Silakan. Saya tengok gambar awak ni, gambar sekarang ni. Ya. Dengan gambar awak bagi saya, lain. Memang. Ni sekarang musim sejuk. Saya tengah simpan afro sebab nak simpan tip. Dia sejuk kan? Terus terang ini rambut aku ni masih zaman dekat Boston memang macam ni lah. Rambut Ini memang untuk Cosmopolitan. Kau nampak? Kau nampak Syah? Cosmopolitan. Dia sebut, dia belum tak sampai 2 minit dia dah sebut Boston. Kau jangan Syah. Kau London, dia Boston. Aku je Shah Alam. Semua Boston. Macam siut je. Kau yang pilih belajar dekat Shah Alam ni. Tak apa. Itu Cosmopolitan. memang kita nak tetamu Cosmopolitan. Betul. Barulah real. Bagus lah. Efni? Tetamu kita bagus lah. I'm good man. Surviving. Baby dah tidur. Baby dah tidur. Baby tidur. Aku memang 10:30 selamat sebab dia tidur before 8:30. And then dia bangun sekali 9:45 macam tu. Aku kena masuk bilik sikit, lepas tu dia tidur sampai pagi lah. Aku rasa sesuai Syah untuk aku tanya soalan ni sebab dia lah tetamu pertama kita yang ada baby. Kan? Okay, kita boleh. dah ada dua tetamu betul. sebelum ni, dua-dua bujang terang-tang. Bujang RM100 dapat duit. Bujang RM100 dua-dua sebelum ni. So yang Efni ni unik because dia dah merasai zaman bujang lama sebenarnya. Betul. And then dia kahwin pun baru-baru je, baru dapat baby. Baby dia dah 1 year. Dah 1 year. 11 bulan. 11 bulan. Almost 1 year. So dia kira new dah boleh diri dah ke? Boleh cerita sikit tak perbezaan dia zaman bujang because Syah, kau kahwin umur berapa Syah? Saya 27. 27 kahwin. Aku kahwin umur 26, 25. So very early lah in 24 kot aku kahwin. Kau 24? Awal kau kahwin ni. Yelah, aku rasa 24, 25. Kau bercerita lama ni. Apa ni? Lama-lama kau bercerita. Tak, tapi kau kahwin umur berapa 35. Kau kahwin 35. 35. So dia actually dah merasai hidup 30-an sebagai single man, kau tahu. Itu very very nice tu. And then dah kahwin. So dia boleh cerita dua-dua side. Macam aku dah kahwin sejak umur 19 tahun bro, 18 tahun. So I have no comment. I do not know. I've never pegang tangan perempuan lain pun tak pernah lagi. So kalau boleh power confession ni. Dia nak selamatkan diri Syah. Malah selamatkan diri tu. Tak apa, bini aku bukan dengar pun benda ni. So anyway, boleh tak cerita sikit dia punya pengalaman tu after so long being a bachelor around town, you know? Yes, most KL's most eligible bachelor, top 200 lah. Kita jangan tipu cakap top 10. Kita letak top 200 KL's most eligible bachelor selama bertahun-tahun, and then bila kahwin tu apa beza, dan bila ada anak ni apa beza bro? Yes, masih zaman single ni. Aku banyak kerja undercover. Aku tak suka tunjuk-tunjuk sangat lah. Masa zaman undercover? Macam tak adalah around town kuhulu-kuhilir dengan girl kan. Tak ada lah. Banyak. Dengan boy banyak? Dengan boy tak ada juga lah. Dengan boy aku tahu siapa. Dia kira macam aku enjoy lambat lah. Aku masih late 20s tu, aku banyak fokus kerja. So bila 30 tu ada perbezaan dia lah. Aku boleh cakap ada advantage je. Advantage dia lah masih kau dah 30 ni, kau ada tempat sendiri. Betul? Ya, betul. Kau very independent, betul. Kau ada tempat sendiri, lepas tu career pun kau dah ada. Kau ada mature sikit lah. Walaupun kau budak-budak, perangai budak-budak dengan kawan-kawan, tapi dengan perempuan kau selalu mature sikit. So, lepas tu kau punya pool of girls daripada umur 20 sampai 30 pun kau boleh
boleh target lah kan, so tak ada hal lah. I don't get this at all. Full of girls I do not understand what he's talking about. Full of come girls. on. Full of girls. Full of girls. Dia boleh target. Aku swimming pool je ada, tapi tak pernah ada full of girls. Dia boleh target bro, come on. I target dia, boom. So Besar lah, luas lah dia punya peluang dia tu. Luas lah. So kira range pun kira kalau macam kau rasa macam kau nak fun sikit, kau keluar dengan girl muda. Kalau kau nak yang mature competition, kau keluar dengan girl late 20s. So ada options lah. So kau kena kau pandai lah. Tapi kau pernah keluar dengan perempuan yang lagi tua daripada kau tak? Aku pernah. Lagi 10 tahun lagi tua dari aku. Time tu kau umur berapa? 19? Aku pas itu aku 20. Bila 20s biasalah tu kan. 10 tahun? Ya. Wow. 20 lah, 20. Tapi 30-20 quite normal. But female to male tu jarang lah kan. Kalau macam ambil macam politician kita 30 tahun pun dia orang okey lagi. Syah dia try to avoid perkataan politician. YB, MP, MB dia try to avoid. Sebab dia bawah account dia bawah nama company ni. Kalau kau perasan. Betul. Keep calm and move forward. Kita boleh buka channel tepi kalau nak sebut direct. Sila DM lah. Kalau DM dengan Joe Bliss sekali. And then when Eli came, how is it different for you? I mean, dulu kau boleh main bola semua. Nama sedap Eli. Nama sedap. Beza ni lah. Priority change lah. For me, aku fokus kepada anak aku lah, family kan. Sebab lagi satu, one of my regret, to be honest, aku kahwin lambat, satu, aku dapat baby lambat. So for you guys, I know your boys are almost, some of them are almost teenagers. You have to give respect. I think you guys went through it earlier than me. I think you had more energy than me. So aku kena, how to say this? Yes, I have some life experience. Tapi bila anak aku keluar ni macam penat juga bagi aku. Badan dia tak adjust lah. But it takes a while lah. So kau tak boleh lah macam kau stay up, kau feed the baby, lepas tu kau nak bangun pagi pukul 8 tu nak pergi kayuh, memang susah. So kau kena prioritize. So, aku perasan juga macam kau weekend kau akan kayuh sekali je kan. Boleh tak boleh both days kan? Tak boleh. But that's the difference lah, because and then you tend to try to work around your schedule, around your son punya sleeping pattern lah. So macam kau, sebab engkau punya anak masih kecil, so macam memang it's a good time for you to spend time dengan dia all the time. Sebab tu kau boleh kayuh dengan member sekali seminggu. Tapi soalan aku kepada Syah, anak kau dah besar, tapi kenapa kau kayuh sekali sebulan je dengan member? Dah sekali seminggu. Saya ada jawapan kepada soalan tu. Saya punya priority terbagi berdua sebenarnya. Yang pertama, I think FT tahulah. Yang pertama adalah gym. So gym tu merupakan my main priority lah. I thought your wife is the main priority. Bini aku main priority. Wow. Okay, aku priority aku gym. Gym dan juga then secondly baru basikal lah. Dulu bola kan. Bola dulu kan. Kita bola dulu. I think bola sikit gila pasal bola lah aku rasa. And then of course, yelah. Itulah priority aku gym lah. Lepas tu baru aku nak basikal sebab cardio. Betul. So F ni dengan Syah, once kita dah boleh start main bola balik, katakanlah dah boleh start main futsal ke apa ke, semalam Joe dah sebut, kalau dah kayuh pagi memang confirm tak boleh main bola petang lah. Memang nak out, bukan dari segi time je, energy pun dah tak ada. So which one will you prioritize? Ini soalan menarik ni. Aku rasa kita sebab dah dekat setahun ni, kita kayuh banyak because of pandemic kan. So kita tak boleh main bola. So once dah boleh main, kau rasa kau akan pilih mana? F ni dulu. Aku, sorry to say, aku akan kayuh. Sebab aku rasa lagi fulfilling, lagi at this age, then lagi pun kau boleh start awal. Lepas tu kau boleh habis dalam baik baca, kita dah habis selalunya. And then kau boleh spend the rest of the day, kau boleh spend time dengan your family, dengan my son. Bagi aku timing tu sesuai lah, sebab kalau main futsal kita main tengah hari, satu. Betul. Dua, kalau main bola padang pun main either main petang pukul 6 malam. Pukul malam 9:30 ni kick off. Yeah. So by that time
Lepas tu bila kau nak spend time dengan wife, bila kau nak spend time dengan kids kan. So bagi aku cycle ni semua sesuai. Kadang-kadang kita start 6.30, itu dah jalan on the road, pergi makan, lepak dengan member, ambil gambar, balik. Kau punya burn calorie pun ada. Ada ambil gambar tu. Dengan kau mesti ada ambil gambar ni. Lepas tu kau burn calorie is as sometimes is more than you playing. More. Ya. That aku agree betul. Saya setuju. Yeah. So, aku rasa ada additional juga tu. Aku rasa leceh nak organize bola tu pun satu hal juga tu. Betul. Kalau kau betul. Aku tahu memang dulu bila dia organize bola dia memang stres. Yes. Dia memang saja je aku tanya. Aku tukar main je. Betul. Organizer ni. Tapi kayu macam bagi aku start awal, habis awal, and then you can actually spend some good time with your friends to chit chat semua bagi. Tapi since seorang pun boleh. Seorang pun boleh. Ayolah. Since kau kata kayu pukul 7 kan, pukul 7 pagi, sama macam main golf lah kan. Kau pun mau 7 pagi kan. Golf pun susah nak susun Syah. Kau kena flight, kau kena bayar lagi lebih sikit. Bagi aku, even betul kayu, injury dia kalau minus the hazard on the road from the drivers, it's quite a relatively injury free sport bagi aku. Low impact. Golf Melainkan kau main laju-laju lah. Kayu basikal. Dia tengah cerita kayu basikal. Itu semalam punya guest tu yang laju tu. Racer. Itu racer semua tu. Scammer paling besar bro. Saya ikut follow motor Abang Nazmi kita. Dia slow, janji stylo. Itu yang penting. Itu memang betul. Awak betul tu FB. Semua dalam semua gambar-gambar yang dia upload, memang dia ada tagline tu. Betul. Dia slow, janji stylo. Aku dah letak kat IG profile aku kot. Supaya orang faham konsep dia. Supaya orang tak confuse. Kan? Bila cyclist power start follow aku, dia orang macam, oh kita faham dia punya objektif dia apa. Kan? Tapi beza ni, kau dah kuat sekarang ni. Betul. Dah slow balik bro. Aku on trainer sekarang memang lain kan feeling? Lain bro. Memang dia boleh dapat trainer dia tu. Boleh dapat kan 3 hari lain Syah. 5 hari trainer lain Syah. Kau naik lain. Kau tak ada destination, tak ada bukit, tak ada turun bukit tu yang best tu. Aku ingat dia ada software yang can actually control. Memang. Boleh. Kau boleh rolling tapi entah. Aku rasa lebih mental wise satu, tapi physical wise pun sebenarnya berat lagi aku tengok. Katakan dia tunjuk situ 10% incline, 12% incline, aku rasa macam aku kayu on trainer lagi berat daripada in real life for some reason. Aku rasa berat. Ni, kalau kau perasan dalam kita punya video ni kan, apa yang kau nampak perbezaan yang ketara hari ni? Dalam kita perbezaan ketara. Satu, kau tak pakai baju Selangor. Tak. Okay. Sebab 2 hari kau pakai baju Selangor. Sebab laga champion ni COVID kan. Lepas tu masa apa lagi? Hari ni memang champion significant. Kau pakai airpod hari ni? Bukan aku tengok sebelah sana lah. Kau tengok dah jadi aku. Kau tengok. Dia punya screen nampak engkau je, Syah. Oh. Apa? Misai ah. Oh, itu dia. Aku dah agak dia tengok lah. Itulah dia. Kau jangan tengok aku. Tengoklah aku host. Tapi aku dah tengok Nazmi ada misai tak ada misai. So kira tak ada beza juga betul. Oh. Aku kena Nazmi lama, Syah. Aku kena Nazmi lama. I see. Zaman kita main futsal kat Subang lagi. Afiq yang kenal. Tapi betul lah kalau minum air 6 liter kan. Kalau tak kau. Itu cadangan Dr. Alex. Siapa tu? Dia kena dengan Dr. Steven. Doktor lain-lain lah. Dr. Steven. Tak pernah dengar Dr. Steven? Ada. Tak nak dengar. Dr. Roger. Oh, mari kita move on. Oh, okay, bagus. Syah dia boleh cerita panjang tapi tak minum air lah. Aku dah perasan lah. Dah 4 interview ni dia memang tak ada minum air. Ada banyak air ni? Aku perasan juga. Dia simpan dalam muscle dia. Dia macam unta. Sebab tu dia banyak muscle. Oh, itu yalah nanti kita minum air lah. Kita buang air lepas tu. Cerita pasal unta dan muscle. Dulu kau pun mat gym juga kan? Gym. Semua kita interview mat gym lah termasuk Afiq sekali. Betul.
Actually kan, sebelum jawab tu, Evan dia punya favourite workout adalah pull up. Tak pernah dan tidak pernah dia miss pull up kalau dia pergi gym. TF. Betul. Pull up Yes, tu sir. apa? Pull up. You pull yourself up lah, god damn it. So pull up tu kau boleh buat kau punya V lah, macam kau boleh terbang lah. Yes sir. So kalau bawa basikal, kau nak break, kau buka kepak sikit. Break. Itu doors tu. DOS pun dah lean dah sekarang. Tapi kau- Hilang masa dia. Tapi kau tengok kan betapa penangan cycling ni kan, sampai doors pun boleh kurang gym ni. Betul. Dia sekarang pergi gym, dia buat band minimum. Betul? Dia pergi Tak nampak berat tu. sembang basikal lebih, lepas tu dia balik. Betul. Betul bro, itu betul. Sembang ni memang fikir bimbang lah kat gym tu. Dulu dia hardcore gila. Kira dia dekat at least 2-3 jam lah dekat gym. Power ni. Tapi sekarang dia Serius. lebih suka pergi kayu. So bagi aku pun sedap basikal ni memang buka mata juga lah. So kira enjoyable, very enjoyable sport lah. Memang tahun ni sebenarnya Syah, kalau tak COVID, aku ni banyak plan sebenarnya. Satu, Untuk basikal? basikal. Nak Kasih. pergi Ipoh. Start daripada rumah kan. Dua, Pergi Ipoh dari rumah. Berapa ratus kilo? 200 kot. 200 kan? 300 lah kata. Almost 300 lah. Ke Ipoh 300 kilo? Tak, aku pergi Tanjung Malim 150. So Oh, yang kau buat secara ride tu? Bawa ni? Tak. 300. Itu kau buat dengan Odex kan? Bukan Odex kan? 300. 150 pergi, 150 balik. Kita dah tak tahu apa Odex tu. Apa sebenarnya Odex tu? Betul. Aku tak tahu Odex tu apa. Honestly, okay. Nanti diorang ni macam serius sikit. So kalau aku tersalah explain kan kena marah. Kan? Tapi dia Odex ni satu port yang berbeza lah sikit kan. Because diorang go for is a French punya creation. Odex Randonneur or something like that lah dia punya full term dia. So it's about long distance within a certain time period. So dekat Paris tu, dekat Perancis, they created this kind of somebody created lah this challenge, macam kau kena complete 300 km dalam masa 30 jam or something like that. So it's called Odex lah. Yes, and then benda-benda tu terbawa ke seluruh dunia. They have a official certification, maknanya kalau kau buat, kau memang kena follow the rules and regulation. Macam yang aku buat waktu PKP solo 200 kilo. Yang tu solo je buat. Dia tak boleh macam masuk highway. Kau tak boleh pakai lah macam GCE semua tu tak boleh. Ada dia punya rules rule. Dia ada rules dia. So that's the challenge lah. Lepas tu bila kau habis, kau submit dekat kau submit. Strava. Betul. Kau submit kau punya Strava, dia akan check kau punya elapsed time dan sebagainya. Kalau kau within that time period, kalau dia rajin, dia akan go to your Strava, tengok kau punya route. Maksudnya kau tak violate apa-apa rules dia. And then kalau tu, dia akan certify lah kau. Interesting juga. So macam some people yang hardcore, dia kejar lah semua dalam satu calendar year, dia akan buat 160, 200, 300, 400, 800, 1200, something like that. Dia ada. Bila kau complete semua tu, kau jadi super randonneur, dia orang panggil. Randonneur? In one year. Dan Macam kau dapat ya. Yes, dan kau akan dijemput ke Paris untuk participate in that ride in Paris. So ramai suka lah benda-benda macam tu. So bermakna kalau kita dah 3 hari, 2 hari kita basikal kan. Apa semalam pun kita ada owner Maglia kan. Hari ni pun kita ada seorang yang memang korang tu memang kuat berbasikal. Cuma saya nak beralih sikit sukan tu boleh? Boleh. Beralih. Sebab saya tahu F ni sebenarnya dia pandit. Pundit semualah. so dia memang pakar dalam hal orang kata bola sepak ni sebab dia pun tak silap aku coach. Kau ada coach license tak silap aku? Tak ada. Tak nak apply. Sebab tu kau pundek Syah. dia kalau dia pandit. Engkau kalau kau masuk TV ni kau mesti silap nama player kan. Yang goalkeeper kau petik David Seaman. Aku sebut Rusi Supaman, ada orang kenal apa Hadi. Hadi tu dia nak kita jemput dia je tu. Dia yang dia puji kau. Itu dia kan. So Evan, apa pendapat kau Euro 21 ni? Yang sekarang ni
telah memasuki fasa terakhir iaitu final antara England dan juga Italy. Terus terang, aku tahun ni memang tak tengok satu live game. Aku rasa aku tengok satu half je England versus Germany hari tu. Yang masa lawan Germany je? Sebab timing pun lari. Lepas tu Betul. aku lebih rela tidur sebab next day kena jaga baby dengan kerja. So aku tukang organize kita punya liga. Oh, liga. Liga yang terbaik. Sebut lah liga apa. Saya sebut lah kan. Liga terbaik lah. Ya, betul. Liga terbaik. Betul. Tapi bagi aku tengok highlights, aku baca banyak artikel dan sebagainya. Tak rasa feel lain mungkin sebab pandemik kan. Lepas recovery. Tengok Italy different dia style. Memang masih benar-benar solid. Lepas tu sekarang aku dah boleh nampak dia penat jugalah. Sebab kau tengok masih dia lawan Spain tu, kalau main lagi 11 minit, Spain confirm boleh score. Atau ini masa extra time tu. Tapi kalau dia orang ada striker better than Morata, dia orang boleh menang. Betul. So itu kau kena factor in lah sebab Italy started very strong but now I think they're fizzling out a bit lah. Lepas tu kau tengok England tahun ni, aku selalu banyak make fun of orang-orang Three Lions ni, panggil dia orang Sea Lions. Tapi this year aku rasa memang Southgate justify his selection lah. Bagi aku dia ada game plan. Dia tak dengar cakap pandit, dia tak bawa pun Trent Alexander-Arnold sebab dia tahu dia nak main Des Walker cara apa, dia nak main Trippier cara mana. Sebab kalau Des Walker ni Italia 90 bro. Sorry apa? Walker. Aku punya lah. Janganlah nampak tua sangat bro. Dia macam Dennis Bergkamp. Muka dah nampak muda dah. Ini. Tapi sebab kalau dia tak Trent memang gameplay lari. Sebab Trent defensively tak sesolid Trippier dengan Kyle Walker lah. Kena tunjuk lah juga yang kau ni penyokong Liverpool kan. Ya, betul. Tapi aku support Liverpool pun aku tak homer. Aku bukan nak suruh letak Trent all the time, letak Hendo all the time. Sebab kalau tengok Philip dengan Declan Rice, they work very well together and then they complement each other. And then the balance is there. Lepas tu kau tahulah. Kau tahu kenapa Sterling start lah. Bagi aku he's the star of the tournament lah. Not even Kane lah. Bagi aku Luke Shaw dengan Sterling memang kau kena respect lah. Shaw Carlos. Sebab even Shaw, aku tak tahu kenapa bila Maguire dengan Shaw main untuk England lain dia main untuk United. Oh ya. So, apa pendapat United sebenarnya dengan kes ni? Aku main fantasy ni kadang-kadang aku ambil 2 ekor player ni kadang-kadang. Apa nak perform? Bila aku ambil mesti concede goal. Aku drop je 2 assist 1 gol lah. Pening betul. So tapi bila nampak bila dia main England tu aku rasa different dia lion heart untuk si Maguire tu lebih sikit lah. Aku tunggu England menang je Euro ni. Aku nak tengok Papa Fig nak minta maaf tak dekat Maguire tu. Sebab dia satu season memang anti kan. Dia 2 season dia asyik kutuk je panggil. Dia anti Maguire tu. Betul. Dia anti gila-gila. Dia memang menunjukkan keantian dia dalam semua social media platform. Rasa macam player macam Maguire semua ni, diorang masalah diorang is diorang punya transfer price. Because you cannot blame him. Bayar 80 juta bukan dia yang pilih harga tu kan. So expectation pun very high. Aku pun macam first tengok macam Mamat ni macam fridge lah main. Kan? Tak boleh gerak langsung. Macam fridge tapi last season, honestly aku cakap kalau dia main the last few games for Man U dah menang dah Europa final tu. Betul. Dia sebab dia injured kan, the last 2 weeks tu of the season. Terus the whole balance lari. Sama macam England juga. Kalau kau perasan first game, kenapa Southgate sanggup letak Kieran Trippier main left back walaupun dia right footer. Dia ada Ben Chilwell, dia ada Luke Shaw sebab dia tak percaya dengan Mings as the left centre back. So dia tak confident. Dia tak confident. So dia nak letak somebody with experience untuk cover Mings in the first game. So once dia tengok okay, then dia bawa masuk Shaw kan. Tapi ball progression Maguire surprisingly better than John Stones. Aku macam mungkin kita kena reassess balik lah kot kualiti dia ni. Bermakna ramalan kau untuk final ni England ke? Akan menang? Bagi aku England kot sebab main kat Wembley.
they haven't won it in 55 years. Aku rasa Italy dah sampai adik dia pick lebih awal sebelum final ni. So esok kau boleh assess 15 minutes lah, first 15 minutes. Kau tengok backline dia how deep it is. Because they don't have the speed to catch Saka and Sterling. Similarly, Bonucci is quite aged, quite old. So if Italy start very deep, you will expect them to defend. They might go for the counter attack, or they will go for penalty. But I think to compete with England for the full 90 minutes is very tough. So Southgate mungkin minit ke 60 macam dia buat macam Germany tu, kau nampak Jack Grealish masuk lah. Sebab aku bajet memang Italy akan main deep. Mana deep. Okay. Tapi korang tak rasa macam tak fair ke? Yang kita, akulah especially, kita fokus on Euro. Sedangkan kita ada Copa America going on, you know. Tapi honestly aku cuba follow highlight Copa America ni. Number one, dia tak ada komentator. Tak ada komentator, bosan. Dalam YouTube punya, tak ada komentator bro. Senyap je. So kau dengar senyap je. 3 minit tu kau tak tahulah apa terjadi. Aku rasa kita boleh di komentator kalau kau nak. Bro, bila orang tu score pun, dia tak tunjuk siapa nama scorer tu. Betul. Ya, betul. So dia just tunjuk je. Tunjuklah gol. Tunjuklah. So aku pun macam, aduh, cuma actually it's actually a very good tournament daripada apa yang aku tengok highlight dengan it's very fast pace, banyak attacking, very aggressive, in fact better than Euro in the sense that ada gaduh-gaduh sikit. Betul. So clean kan. Tapi especially Argentina lah lawan dengan Colombia kan, baru ni the semi final. Tapi Argentina Brazil is a very good final ni. So aku, always been a good final. Morning. So aku pun macam Neymar against Messi lah ni kan. So Neymar play quite well lah. Aku terkejut juga tengok throughout the tournament. Aku rasa dia mature sikit lah aku rasa. Tak adalah dia main untuk national team. Sama je. Lain. Dia macam Maguire lah. Dia main untuk England power. Main untuk power tu main untuk United. Anyway. Jap, aku ada nak tanya kan, bola sepak tu bola kan? Bola kan. So aku dalam OC punya group, aku nampak banyak, aku rasa 3-4 orang kot, atau 4-5 orang lah yang selalu bercerita pasal basketball. Betul. Kan, basketball sekarang ni aku rasa I'm not sure what's it called, but aku suka tengok basketball, but I do not know how the game tu really work kan. So macam Evan, kau sebenarnya sokong which team or what team or which state? Bukan Boston kan? Aku terpaksa sokong Boston sebab aku belajar kat sana. Nampak? Cosmopolitan. Kau tak boleh tukar team Syah. Kau bukan tak boleh macam dia macam tak, tapi macam kau at least ada alasan untuk sokong Boston. At least pernah study sana kan. Asal siapa? Yang sokong Italy tu kenapa? Itu siapa? Sokong Italy? Kawan kita. Dia suka makan. Dia belakang flag semua London. Tahu, UK. Aku komen hari tu. Benda-benda ni kau janganlah bagi komen. Dia sini senang je Mi. Dia suka makan pasta dekat 27 Scott. Sebab tu dia support Italy. I see. Bagus Saya suka dengan awak punya pendapat. Saya memang suka. Ingat dia suka sebab ada Monica Bellucci. Oh, itu boleh juga. Okay, kita move on dari situ. Itulah saya tanya yang basketball ni NBA Finals kan? Is it NBA Finals? Yes. So dia ada Western Eastern conference? Betul. So champion from each conference will play in the NBA Finals. How many conference ada dekat sana? Dua je, Western dengan Eastern. Oh, okay. So champion conference final lah. So sekarang is it final lah? Yes. Final. So Phoenix is the champions of Western Conference. The Milwaukee is the champion for Eastern Conference. I see. So dalam OOC ni macam korang duk cerita kan. So which team you rasa akan? Dia best of 7 is it? Best of 7. Always best of 7. So kau tengok kalau nak lagu in detail lah. American sports ni dia pandai monetize bro. Dia pandai cara nak buat dia. Sebab tapi kalau kau tengok Premier League, UEFA memang tinggalan lah kat bawah. Sebab kalau kau tengok aku beli NBA Pass tu harga RM50. Aku boleh tengok via app, aku boleh pilih commentary, bagi aku berbaloi. Lepas tu aku ada semua sampai habis final. Tak macam Astro punya.
Astro dia cover ESPN je sebab itu dia punya rights dengan ESPN. So game-game dekat TNT dia takkan dapat. Tak, tapi Syah, sebab mungkin kau tak tengok full. Aku terus terang aku cakap, basketball ni atau NBA ni is the type of sports yang sebenarnya kau lagi enjoy tengok highlights daripada kau tengok real game. Betul. Not the real game. Sebab dia punya game dia sebenarnya 45 minit je bro. Betul. 45 minit je game dia. Bukan 2 jam. Sebab Tapi dia quarterly bro, kan, dia main bukan 2 jam. Dia punya whole show, maksudnya 2 daripada hours. start sampai habis is aku rasa 2.5 jam atau 3 jam bro. 3 jam next. Serius lah. Tapi yang main 45 minit je. 48. 48, sorry 48 minit je. Dia quarter Yes. one. Tapi the point is setiap quarter ada breaks. Ada stoppage, ada orang call time out dan sebagainya. Every foul diorang akan, bila ada foul aja kalau dia suruh review je terus iklan. And then ada half time, ada concert, ada apa semua. So memang show dia tu jadi panjang tau. Panjang gila bro. Sebab tu kadang-kadang kau tengok macam macam hari tu kita tengok the last 4 minutes of the match. 30 minit bro. 30 minit betul. Nak habiskan 4 minit punya on the clock. Aku macam gila sial game Mat Saleh ni. Memang commercialize habisnya. Selagi boleh dia masukkan iklan, dia masukkan iklan. Masuk ke Boston, kau memang tengok basketball lah masa. Or any other sports lah, American football ke apa ke. Tapi tengok masih itu Boston Celtics, masih itu sampah sarap bro. Oh iya ke? Dia teruk masa tu, selepas aku caw, next year baru diorang trade untuk Kevin Garnett dengan Ray Allen. Lepas tu dia menang title. Sebab Boston Celtics bukan yang mamat tinggi apa nama yang Larry Bird. Larry Bird. 80-an. Nama 90-an. Kau janganlah Pelly F ni sampai macam tu. Sebab aku ingat dia kan. Dia antara Hall of Fame-nya ni kan. Betul. At least kau tahu. Okay. Kan? Dia betul. Dia yang best dekat US ni, kalau team kau sampah season tu, kau nak beli tiket murah. Lepas tu stadium tak penuh. Oh. So aku boleh kasih kau lah macam seat semua kadang-kadang kalau macam team kau memang top tier, top 4 lah. Mahal lah. Boleh sampai $200 lah satu game. Kalau kita bandingkan Malaysia, tim kalau kat Malaysia macam mana? Tim bola sepak gitu. Malaysia tak ada compare. Harga tiket sama. Sebab sana kalau team kau teruk, kalau macam team kau macam bottom barrel, tak ada winning record, kau boleh beli tiket $20 je. Tapi kat sini kalau tim kita nombor kita masuk free. Kau tak tahu, kita masuk free bro. Kalau stadium kosong kau boleh masuk free. Especially kalau kau ada kawan nama Afiq kan. Macam kau nak masuk ke? Mea, follow aku je kata kan. Steady lah dia. Polis bagi masuk bro. Actually, apa nama Afiq ada komen dekat kita punya Instagram. Tak tahu Instagram kita atau Instagram aku lah. Dia kata nama dia baik kali disebut dengan nama Ismi. Dia saya cakap memang benar kita sebut nama kau kan. So nak respon macam mana dengan dia ni? Tak, nanti bila-bila masa kita panggil lah dia masuk balik. Cuma suruh dia kemas sikit lah. Suruh dia kemas sikit kan. Jangan sambil baring, tunjuk ketiak kan. Kita walaupun tak ada standard, tapi kita tak ada standard yang ada standard lah. Kita kena bagi tahu dia nanti bila masuk jangan macam ni kan. Dia tengah macam ni. Aduh kan. Dia pakai baju tu. Bro, aku tengah tengok TV ni bro. Aku cakap aku buat highlight lah kejap lagi. Kita nak pastikan bukan apa, kita nak tolong dia cari jodoh juga. Betul. Dia ada girlfriend, tapi yalah, kita since dia tak nak tunjuk girlfriend dia, kita assume lah dia masih lagi mencari. So okay. So kita tolong je. Mana-mana member yang kita perlu tolong, kita tolong. Ni F, kau sekarang kerja dengan DG kan? Betul. So before this kau dengan Mia Prima kan? Lama juga lah. So peralihan ke Mia Prima ke DG tu macam mana? Okay ke? You do the same thing ke? Macam mana? Beza lah sebab aku masuk industri yang aku tak familiar with kan. Kalau macam TV, radio, media ni kira lain lah, sana. Tapi bila kau masuk telco ni lebih more technical lah. Lepas tu kau nampak lah besar jugalah perbezaan dia satu, dua.
kau ingat telco ni senang, sebenarnya susah sebenarnya. And then kau lepas tu kau kena tengok kau involve dengan MCMC sebab kau kena, it's very regulated. Tak senang nak masuk lah. So kira macam barrier of entry for competitor tu susah sikit. So if you put DG kan, so DG, Celcom, Maxis, U-Mobile semua ni kan, so kau tak bias lah. What do you think? Siapa is the top provider kat It depends on where you are. Mana dia boleh jawab soalan tu, Mat? Mat, aku tahu apa yang kau nak buat ni, Mat. Ini kau nak jadikan channel usahawan ke? Channel Astro Awani ke? Aku nak tanya kau je. Jangan susahkan member kita. Nanti lepas ni, dia orang takut nak masuk sebab kau tanya pasal company. Kan? Kau cerita DG, pengalaman dia lah. DG ni betul ke? The Yellow Man, aku ingat tu je. Apa dia banyak lagi staff yang lagi muda berbanding dengan staff daripada telco company lain, terutamanya macam Celcom dan sebagainya. Ke itu rumor saja? Ni sama macam Awani soalan ni. Awani ada tanya ke staff you muda-muda? Itu so right now I think each of the company is going through a transition lah. Because the telco industry also is going through changes as well. Telco used to be very profitable back then. I think when they were just focusing on SMS and voice, the margin is higher. Now with data, I think the margin has been reduced. So you have to pivot. You have to actually change the way of work lah to actually gain market share, push product out, and etc. So macam sekarang Celcom dengan DG is going to merge kan? It's really happening lah, betul tak? Depends. In principle, yes, but we are still waiting for the regulatory to approve that. Because at the end of the day, the spectrum comes from MCMC. It doesn't come from. So they need to make sure that the landscape is competitive enough. So sekarang then, because telco is break down into four big players. Also, Maxis, Celcom, DG, and U-Mobile. So takut nanti kalau ada majority or monopoly, then later the industry is not competitive. So then later price is fixed. So I think regulatory will evaluate those type of things before they make any decision lah. Itulah soalan awal ni aku. so tak. Tapi it's also true that telco sekarang is less profitable daripada dulu. Yes. But kalau compare dengan kita punya neighbours and the worldwide punya profitability level, EBITDA level, ours is ridiculously high. Macam example, I think Maxis is still 40+% EBITDA. Which is, kau bayangkan Mat buat business 40% margin. Business yang capex tinggi tu. Capex tinggi. Pun still boleh 40% margin. So that means ada lagi room lah. Sebab aku rasa worldwide is about in the teens lah. Diorang punya profitability ratio. But Malaysia ni lama sangat manja dulu. Semua kroni. Itu kita tak nak go into lah. Betul. Itu boleh sebab newspaper dah cover lah tu. Tak boleh. Kau janganlah tanya sama dengan soalan politik tu. Tapi macam nak cerita tentang telco ni, macam capex tinggi macam Nazmi mention tu, ada sebab dia tinggi. Kau kena tahu kenapa dia tinggi lah. Kau deal dengan local council satu, kau deal dengan, lepas tu kau kena sewa sites. Lepas tu ada satu company di Malaysia ni, dia dominant, dia control banyak location. Itu saya kenal kami juga, saya kenal lah. Semua orang kenal dia. Kalau kau pergi lalu Federal Highway, kalau nampak macam bangunan macam bangunan Avengers tu, kau tahulah company apa tu. Dia majority telco kena sewa dia orang. So kadang-kadang sewa satu site tu can go as high as 50,000. Tapi kalau kau buat business building towers kan, actually kalau kau dah buat 15 tahun punya arrangement, by the 4th year kau dah balik modal lah. Kalau kau buat, let's say kau buat yang 300 meter towers yang meter yang 4-legged towers yang besar heavy duty tu, so that one I think by the 4th year or 5th year kau dah balik modal kan. Kau tahulah kau dulu kerja dengan siapa. Aku nak tunjuk kau pandai. Lagi satu tak apa, kau dah pakai spek dah Syah. Kau dah nampak pandai dah.
Yang buka spek. kita balik tu. Kau jadi mak gym. Kau buka spek je jadi mak gym. Industri tu tak ramai orang ada lesen dah. Betul. Kita kau kenal orang, kau kenal setengah position dalam government, kau dapat benda tu. Tak dapat benda tu, license tu tak dapat. Oh, okey. Okey. Bila peluang untuk orang-orang macam kita ni terlibat dalam bisnes yang ada lesen-lesen macam tu Sebab aku rasa macam semua lesen dah ada orang ambil lah bro. Ada peluang bang. Ada lesen baru tak? Tak ada bro. Tak ada lesen Bisnes macam ni lah, apa macam yang ni. nak cari lesen baru? Ni, kau tahu lesen 5G ni? Yang dia buka 5G ni kan? Yang masuk is still the big four, maybe 5. Memanglah. Kau tak ada capability. Siapa yang own WiMAX license dulu tu? Tak. Aku bukan masukkan telco license dah. Aku masukkan bisnes yang memerlukan license dan hanya kau je yang boleh dapat lesen tu. Itu terbaik tu. Ada, kita dah lambat ni. Lambat ni. Tak kena fikirlah benda lain yang nak lesen sekarang tapi kita lesenkan. Contoh car wash tak boleh lesenkan ke car wash? Mengambung car wash dia. Hanya ada seorang dia boleh pegang lesen car wash. Itu dia monopoli tu. E-local Sdn Bhd. Itu monopoli tu. Apa bezanya? Itulah yang that is exactly what Spectrum is about. Tapi Mian, aku rasa dulu masa yang tahunnya bisnes ni, tak silap aku, last time it was DG, Maxis, Celcom, and U-Mobile kan. Sekarang E.co. Then they break it up into a small company who can actually make money. Tapi itulah macam aku cakap lah, it's a business whereby kau perlukan capital yang memang gila babas tinggi lah. Setahu aku lah kan. Aku rasa cukup lah kita beralih ke ni tadi serius sangat ni. Terlalu serius. Betul. Serius. Dia terlalu serius. Dia tanya soalan, aku jawab je. Kita memang beralih. Aku tak salahkan kau F ni. Aku salahkan Syah. Sebab dia director, producer, actor. Semua dia. Dia post editor, semua dia. Dia Syah ni kita boleh samakan dia macam producer filem Melayu lah. Semua dia nak bolot. Semua dia nak tapau. Dia lah pelakon, dia dah director, dia script writer, dia editor, dia sound engineer, semua lah. Tapi kau cerita pasal cerita Melayu ni F. Apa cerita Melayu last yang kau tengok sebenarnya? F. Cerita sikit, sejujur-jujurnya. Filem apa yang last kau tengok? Siapa? Okay, terus terang. Aku hari tu baru tengok balik Pisau Cukur. Pisau Cukur? Bro, itu cerita lama bro. Cerita lama lah best. Aduh. Aku baru go ahead lepas tu. Aku nak tengok Roh, tapi orang cakap jangan tengok. Cakap dia macam tak best, tapi aku rasa kena tengok sendiri. Aku rasa dari segi horror filem Malaysia kalau kau nak cari yang sedap ada tapi very small niche. Filem kalau kau nak cari yang best ada but very small niche yang best. Macam aku Syah, macam kau cerita Melayu lah siapa yang kau tengok Syah? Yang betul-betul kau tengok. Bukan yang flashbacknya lah macam Pisau Cukur ni apa semua kan. Tak. Aku last kali aku tengok aku tak pasti apa nama cerita tu. Siapa pelakon? Aku mungkin boleh. Nazmi tahu punya. Ni yang dia Zizan. Aku tengok Zizan dengan Jozan itu. Johan. Dia cerita lawak. Zizan dengan Johan. Apa? Filem. Ya, filem. Dia feature film. Ya, correct. Sebab dia keluar kat Astro Color. Astro Warna. Ada filem yang Zizan dengan Johan berlakon? Ada dia. Aku tak ingat apa nama cerita tu. Aku lupa. Tapi aku masih melihat cerita Melayu lah. Tapi dekat Netflix ada yang baru aku tengok. Tapi ni aku tengok cerita-cerita yang aku suka lah kan dekat cerita filem Melayu ni kan. Aku tengok hari tu Pascal memang best lah. Pascal padu. Lepas tu aku tengok balik Polisivo yang first memang tip-top lah. Ya, tip-top, yes, correct. Lepas tu, aku suka director muda lah kan. Aku suka kenal ni. Syafiq Yusof. Dia adik pada Samsul. Yalah. Syafiq ni. Bagi aku, dia sense of direction dia memang power. Tapi cara dia promote movie dia selalu salah. Oh, ya? Cara dia semacam, kat Malaysia ni, aku tak tahu what is the selling point lah kan. Kadang-kadang kau kena sell the movie. Tapi kadang-kadang kita punya Malaysian ni tendency to sell the director. Oh, sebuah filem daripada so and so, anak kepada so and so. You don't create curiosity for people to go and watch tau. Tapi bila kau actually tengok, situ tu power bro.
Cerita Macam- apa last Syafiq Johan yang kau tengok? Yang mana? Cerita Syafiq Johan lah, apa yang best? Aku last kali aku tengok aja. Aku Google sekejap. Boleh. Kita Boleh, bro. depan kamera ni. Tak ada hal Yeah. kan. Kau boleh buat apa-apa je, tak ada masalah. Last movie aku tengok dengan yang dia direct Sam. Saya Sam? amat mencintaimu. Oh, Oh, Sam. Bukan Mamat, apa namanya, Mamat yang lelaki? Dia punya main Sam. actor. Saya Sam. Sam dengan Lisa Swain. Ya, betul. Yes, sir. faham. Sebab bila kau tengok movie tu, dia it's about schizophrenia. Betul. Oh, yeah. Tapi aku rasa sebab ramai orang tak tahu. Aku actually bila kau sebut ramai orang tak tahu kan, aku pun tak tahu yang Hadi boleh nyanyi. Kau punya segue power, Syah. Korang sebab baru kenal dia. Dia dulu performer dekat Maxis. Oh. Ya. Lepas aku punya turn, dia lah punya turn. Syah, Sebab- kita nak tahu true story Syah. Apa dia? Dulu Hadi tak nak kawan aku. Sebab dia cakap kat Nazmi, aku tak ada baju Rafa. So Nazmi punya baik hati, dia hadiahkan aku baju Rafa, barulah Hadi boleh kawan dengan aku. Oh, aku kena buat highlight ni. Oh, okey. Sedap Ali. masa dia tadi. Betul. Aku Sebab ingat lah. Hadi punya pasal, kalau fitnah pun kita lepas, tak ada masalah. Oh. Dia bukan boleh buat apa pun. Betul lah tu. Paling Sebab teruk dia aku- mengajuk. Aku ingat, aku tengok yang kita punya group lah memang banyak talented punya budak lah. Macam Nazmi very well talented lah. Semua dia boleh buat. Kalau kau bayangkan lah, dia kalau dia bernyanyi and then at the same time dia boleh lari 5 km dalam rumah dia. Itu memang talented tu. Itu memang power. Kau tengok. Itu memang power lah budak kita ni. Oi, Saya lari tengok dalam video rumah saya memang pening kepala. Itu memang aku tak tahu macam mana dia buat lah. Itu memang power lah. No. Bagus. Tapi yang yang korang sebut tu aku rasa betul. Yang tadi tu lah, patah balik sekejap yang macam cerita-cerita horror, cerita action, thriller, aku rasa Malaysia dah sampai level yang kita boleh execute lah. Macam nak buat buddy cop movie ke, nak buat simple, straightforward action film, aku rasa tak ada problem. Tapi bila dia masuk cerita yang kena ada storyline sikit, dia jadi Dia jam. Dulu kita ada problem. Aku rasa dari segi technical quite bad. That means movie tu bila kau tengok pun kau rasa buruk gila siap movie ni. But nowadays aku rasa technical lah tip top. Semua movie kita dah macam commercial lah aku tengok. Aku rasa kita kena develop punya writing portion je. Aku rasa kita tak cukup enough writers. But I think because the writing Limited limited sebab kau tengok banyak censored kan, not about censored kan. Kita macam you're not forcing the writer to write more than they are capable of. Macam aku rasa director atau producer give them limitation lah. Bagi aku macam kalau kau tengok series dekat US tu 24 episod je, kau takkan tengok orang yang sama ke tulis each episode. You mean different writer lah? Different writer. Dia one person akan jadi anchor, dia make sure kau tak lari daripada storyline apa. Tapi kita tengok every episode akan be written bersama. Series apa yang korang layan kalau kiranya yang you are enjoying right now lah dalam zaman lockdown ni, yang korang boleh go on a binge watch dan sebagainya? Aku suka rewatch series sama ni. Sama lah aku pun. Apa yang kau tengah layan? Aku tengok True Detective every month. Season 1. Yang HBO punya True Detective? True Detective season 1. Alright. Matthew McConaughey. Macam Korea dengan tu. Itu season 1. Dengan Woody Harrelson. Very good. Lepas tu sekarang aku tengok rewatch Soprano. Serius Kau Syah? Aku tengah tengok The Rookie sekarang. Dia cerita baru. It's actually on AXN. Oh ya ke? The Rookie. AXN? Ya, AXN. Ada lagi ke channel tu? Ni kat Ada. Astro. Ada lagi. Come on, me. Sama macam Astro ni? Astro Color ada AXN. Ada AXN. Come on lah. Kau ni. Tak Tapi tengok tu lah. soalan, Dah Netflix je. macam cerita AXN ni, macam kau sebut The Rookie ni, kau kena tengok ikut time ke atau kau boleh pilih time dia untuk tengok? Tak, ni memang aku kembali ke tradisional. Kau tunggu timing. That means programmatic punya schedule lah. Actually, okay, this is my opinion. Kita memang boleh tengok Netflix or Disney Hotstar at any given time. Mana suka hati kita lah tengok sebab dia on demand.
But because of this, the rookie ni dia every Wednesday. Right? So aku actually it creates me, myself, my wife, Tuti and Aiman duduk sekali and tunggu that cerita tu. I see. Macam dulu. So macam every Friday, every Wednesday at 9:45 PM kita orang dah terpacak depan TV lah. So macam dulu lah. So another rookie macam ni supply movie. Aku kumpul family aku untuk time solat. So Alhamdulillah. So dia itu aku punya schedule sekarang ni. Kau mungkin TV show lah, tapi aku biasa aku kumpul untuk solat berjemaah. Kau dengar tu sebab itulah umur 19 tahun 18 tahun dikena gari kan. Sama kan. Dia dah kahwin 23 tahun. Ya gila apa kan. Dia lain Syah. Betul. Dia different level. Dia different breed. Ya, betul. Saya setuju. Cakap tentang solat ni, aku sebenarnya belum lagi settle ke Isyak ni. Nak habis zaman pun. Wow. What a good point. Betul. Saya setuju dengan percadangan. Bukan apa F. Sebelum kita mula Syah, F. Kau kena dengar ni. Kita orang dah set timing sebenarnya. Cita-cita dia supaya kau kena dengar. Sebelum kau masuk tadi, topik dia, Mi, aku rasa kita kena maintain lah timing. Mi, I got to keep it lah. I'm gonna time our show to be 45 minit, dia cakap. Kan? Dia cakap, 45 minit cakap kan. So, aku cakap 45 susah kot. Mungkin kita buat 60 minutes aku at most kan. Dia macam komplain lah. Aku rasa sejam setengah ni lama sangat lah. Bla 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 bla. Dia cakap, aku cakap, aku enjoy. Sembang lama-lama. Kan? So, aku cakap ke dia, semalam dengan Joe, aku dah cakap dah. Ini soalan yang terbaik untuk close the session. Correct. Tapi Syah pergi sambung lagi. Tahu. Tambah lagi setengah jam. Kan? Aku okey. Tapi dia yang awal-awal plan lain. Hari ni sama juga. Aku dah tengok je Mat ni. Ini dah sejam lebih ni. Mat ni kita lain. Tetamu kita. Tetamu kita lama pula tak jumpa kan. Bila kita ajak member, memang macam ni lah jadinya. Apa yang kau expect? Awal-awal. Yang ini nak kasih nasihat sikit lah untuk orang yang daripada media kan. Kau punya show, kau kena ada structure, kau kena ada time limit. Kalau tak, macam Najmi cakap, meleret. Lagi satu, kalau kau break it down into 3 phases lah. Phase 1, phase 2, phase 3 kan. Phase 1 topik apa, phase 2, phase 3. Sebab nanti, kau sekarang nak edit. Betul. Tapi masalahnya, daripada start of the show, aku producer kan. Star of the show kata Raw is war. Dia tak bagi. Dia veto. Dia kata kalau kau edit benda ni aku tak setuju. Okay, saya tak edit. Macam contoh kalau betul-betul properly structured show, komen F ni tadi tu kita dah buang dah. Yang dia punya advice. Macam mana pula masuk Selamat Pagi Malaysia bagi bro. Boleh tak aku bagi nasihat Selamat Pagi Malaysia ni boleh tak tukar title dia, jangan bagi kan? Kita dah edit. Tak betul. Structure je. Betul. Tapi kita akan masuk kan. Itulah Raw is war. Raw is war. Kita tak kisah bro. Production kita dah edit lah. Kita dah apa lah. Mencarut dah. Kita dah delete. Ini kita masukkan dia. Treatment dah settle. Betul. Kau tunjuk kejujuran diri kau. Macam si Johan cakap dekat sana. Jo kan kata tolong edit sikit. Kata mana boleh. Ini rancang kita. Sebab tu ada session tunjuk tetek. Apa benda? Aku tengah main phone, tiba-tiba aku naik tengok, apa hal diorang ni? Lepas tu kau edit tu je Syah. Tapi tak sebab dia cakap pasal kahwin kan. So yang tu memang, kau tahu yang view yang tu saja telah create curiosity. Ada, just to share with you kan. Member-member Tuti, follow brother kita ni. Dia orang pergi post dekat dalam story, kata, menarik kat cerita dia orang ni kan. Aku rasa macam, wow. Tapi kita menggawat kau dengar ni. Sebab ada Johan bro. Betul. Malam ni pun ada F ni. So thanks. Lagi letup. Kejap risau. Memang kita akan panggil. Tak, kita orang buat bila Ismail punya turn ASMR, kau tahu. So kita just record dia tapi tak payah cakap. Kita orang belah, kita orang biar je video tu record sejam. Confirm highest view. Muka Ismail rolling. Kita biar je macam tu. Aku rasa tu idea yang tepat. Aku pun tak ada benda sangat nak borak dengan Ismail tu sebenarnya.
So kita Ada, biar lah. dia ada banyak. Kau kena tanya. Dia ada banyak bro, dia ada banyak. Tak, aku tahu dia ada banyak. Betul. Tapi- Bila kau start dengan kehandsomean je, biar dia akan jadi melirik nantilah. Ya, tapi Penyisau. sebenarnya aku happy lah korang invite aku. Aku lama tak report dengan kawan-kawan. So, itulah Itu dia. sebenarnya Itulah kita dia. perasan semalam. Aku rasa kita kena go through lah one by one member Betul. dalam different group ni. Aku rasa Betul. next Kena go dalam ni besok is Has dengan Afiq kita Yap. buat. oh itu best tu. Kita biar dia Masa Euro. Dia ada tunjuk ketiak dia. Ni, Lepas tu kau punya mission tu esok memang mesti best. Berikut tu. nak bawa Azri Azri easy Palzas sikit. ada. Betul. Easy. Amin pun dah message dia nak cerita pasal insurans dia. Kan? So aku cakap okey lah. Dia Tak ada cakap dia nak problem. masuk tu. Okey, boleh, Topik boleh. insurans penting kan. Selingan Kita lah, semua kena selingan. ada insurans. Betul. Ni best lah, best. Aku serius, aku rindu lepak dengan kawan-kawan. Selama tak borak-borak benda-benda macam ni. Aku tahu kita banyak merepek dalam grup tapi tak macam dulu lah. Face to face lain lah bro. Memang aku rasa kalau kita pergi cycle dulu, bahan dia lagi best daripada bahan online. betul. Sorry sikit. Ini online dia kita kena cover-cover. Kalau basikal memang bahan dia melampau lah kan. Tak, Yang bahan mak tu lah. dalam WhatsApp group dia problem dengan bahan ni, bila dah lama tak jumpa tak ada bahan baru kau tahu. Betul. Dia duk cerita benda lama je. Aku pun Ulang dah balik macam kan. kalau Kita Syah ulang ni balik. cerita cycle dia, aku rasa dah berapa bulan dah dia buat Grand Fondo Kau cerita cycle- tu je kau dia duk cycle balik kan. aku nak Betul, ulang dia balik cycle aku dah dia. malas dah. Kan? betul dia. Tapi sebab dia excited dengan benda tu, so aku layan je lah cerita pasal Grand Fondo dia. Sepatutnya Syah. Betul. Kau tu kau patut ungkit cerita yang Nazmi nak join penyanyi dekat ayam bakar tu. Itu patut. Oh, ya. Dia risau gila Mi, kau nak join Mi. Ingatkan dia edit. Dia risau sebab kau dah tunggu dia adik dia datang BN. So apa lagi join lah, betul tak Mi? Bawa kill time kan? Aku sebenarnya time tu yang aku pelik tengok Syah ni cerita dia, aku yang tayar pancit. Betul. Tapi aku tak tahu kenapa Syah yang lebih Human penat power. daripada aku. Dia stay back. Lepas tu dia Dia makan stay banyak. back. Dia makan Makan banyak gila. Dia datang. Sedap Terus sial. dia makan baru 20 km kita kayu. Tapi dia makan macam dah habis Grand Fondo. Aku rasa Dia dia celebrate tak macam ada. dah menang. Tak ada pun tak ada. Sebab kau masalah bila tayang kau meletup je, aku memang dah letih. Tayang kau meletup macam ditakdirkan untuk kita balik makan dulu, naik kereta. Adik kau tu itu memang power. Okay, saya rasa kita dah sampai ke akhir rancangan lah. Ya, penghujung lah. Ya. Thanks F for Nama joining. F. Yeah, thank you very much for joining us. I think sesi ni sebenarnya dengan kau nak cerita kita panggil apa kata Mi, benda-benda yang berfaedah kan, benda-benda yang boleh sebab kau Ya memang terror ke? dulu. Aku memang tak ada niat langsung lah untuk Tak ada. benda-benda berfaedah ni. Contoh faedah Aku ni. rasa dia dalam kita punya kemerepekan tu ada ilmunya. Ada Kalau ilmu, ilmiah. orang faham, orang boleh kupas, orang akan tahu apa yang kita maksudkan. Setiap Betul. perkataan kita tu ada makna. Dr. Alex, doktor ni semua ni ada ini semua ada rahsia. Dia sebenarnya banyak lagi rahsia tapi kita simpan je lah kan. Tak, rahsia kita tak payah cerita. Ni this is isi tersirat dalam kita punya conversation ni. Banyak tersirat boleh kita kupaskan. Kalau orang dengar je orang faham. 6 liter 2.5. Ini apa maksudnya ni? Ini betul-betul health advice ke? No, it's not. This is life advice. Yes, Maksudnya life jangan hacks, bro. minum Come on. air terlampau banyak. Don't take too much. Don't do too many things. Betul. Kena concentrate satu benda je every one time. Betul. Banyak Betul. life advice aku dah bagi dah. Korang je tak. Aku tahu. Okay. Aku memang ngawun. Okay. Selamat. So, jap before kita tutup this Kau jangan tambah satu lagi soalan. Satu lagi. Aku cuma nak bagi kata-kata terakhir lah sebelum kita tutup. Tak. Kata-kata akhir. So bagi aku, first of all, thank you for having me. Aku rasa aku lama pun tak lepak dengan korang. Best juga borak-borak macam ni kan. Topik memang agak random daripada benda serius, benda melawak. Tapi bagi aku, 1 hour well spent lah bagi aku. Rindu juga lah buat lagi rindu. Kita harap pandemik ni habis secepat mungkin. Betul. So rakyat kita boleh kembali ke normal. Dan Yep. Amin. boleh Setuju. kembali ke normal juga kan.
Rindu ni nak bangun pukul 6 pagi ni sekarang. Aku sekarang bangun lambat saya pada hari. Subhanallah. Kita memang confirm bangun pukul 6 F ni untuk menyahut Kau jangan seruan bagi kau azan. tanggung Seruan azan tu bila datang. Kita kasih Ayat solat. Bila dia sebut tu kau bangun. Ustaz dah Bukan betul. bangun tidur, kau bangun daripada duduk. Alhamdulillah. Cukup wuduk semua dah ada. Time tu kau solat. Alhamdulillah. So Najmi apa kata terakhir, jadilah solat lah. Itu. Cukup. Aku cukup. Sebab aku Okey. lagi lama F ni, lagi lambat dia akan upload. So baik kita settlekan. Betul. Saya pun nak dinner lah sebab tadi apa bawa. Kau nampak? Dah, dia bawa bini dia pergi vaksin. Betul. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Najmi dan juga tetamu kehormat kita F ni kerana ada masalah buat masa untuk berjumpa kita dan memberi sikit sebanyak pandangan lah tentang apa yang berlaku sekarang dan mungkin besok dan mungkin lusa. Kita kembali ke studio. Kita jumpa lagi. F ni, thank you very much. Good night. Alright, thank you guys. Good night. Kau jangan